jemput Ustaz Zuki untuk membacakan doa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan doa dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Allahumma inna as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, sekarang kita akan mengadakan sesi taklimat pengoperasian program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku. Okey, sebelum itu kita jemput guru besar untuk ucapan alu-aluan. Dijemput guru besar. Terima kasih Sufi. Selaku moderator kita pada petang ni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua semua guru yang hadir dalam sesi taklimat kita pada petang ni, iaitu taklimat pengoperasian program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum, ya, KPM Perkasaku. Jadi untuk hari ini diharap semua guru faham apa dia itu My Perkasaku. Jadi sebelum tu saya nak tanya semua sehat kan? Alhamdulillah kita dapat berjumpa pula ni di Google Meet yang tidak. Ada yang tidak sehat? Saya harap, saya doakan semua rakan-rakan guru kita sehat walafiat, ya. Jadi kita teruskan kepada apa itu KPM Perkasaku. Jadi di mana KPM telah memformulasikan My Perkasaku itu ialah berdasarkan petikan huruf dan suku kata daripada nama penuh, iaitu KPM merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, manakala Perkasaku merujukkan kepada program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum. Jadi ini semua diwujudkan untuk memperkasakan kurikulum, ya. Jadi Ku juga ini merujuk kepada penekanan kepada pelaksanaan kurikulum dan bagi memperkasakan murid. Membawa maksud matlamat utama program ini dilaksanakan adalah bagi membantu murid untuk memperkasakan kemahiran asas dan tahap pembelajaran mereka. Itu dia mengenai My Perkasaku. Saya tidak akan menyentuh banyak, ya. Nanti Madam akan beri taklimat yang lebih mendalam lah. Jadi My Perkasaku ni telah telah dilancarkan, ya, telah dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 1 September 2021 sehingga 28 Februari 2021. Mereka telah melancarkan. Jadi dia melibatkan semua murid dari tahun 1 hingga tingkatan 5. KPM juga telah mengambil langkah untuk melaksanakan beberapa strategi dalam pelaksanaan KPM Perkasaku, yaitu strategi pengukuhan dan pengayaan,
pembugaran literasi dan demokrasi, pemerkasaan pentaksiran bilik darjah, PBD, serta menyediakan bahan sokongan, pengukuhan dan pengayaan bagi murid sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi KPM juga telah menyediakan sebuah platform repository yang dikenali sebagai Sumberku yang boleh diakses melalui pelantar Delima. Jadi selepas ni kita semua kena aktif lah dalam Delima. Ya, dalam Delima tu terlampau banyak akses yang boleh kita buka, yang boleh banyak membantu kita dalam PDP. Jadi selepas ni rajin-rajinlah buka Delima. Seterusnya, KPM juga telah mengambil langkah yang progresif untuk menyediakan manual program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku kepada guru dan pentadbir untuk dijadikan sebagai panduan untuk melaksanakan strategi yang telah dirancang. Ya, semuanya telah diletak di Delima. Maksudnya kita kena aktif akaun Delima, maka kita boleh lihatlah tu apa tu My Perkasaku di sana. Jadi objektifnya kenapa My Perkasaku ni dilancarkan atau KPM melaksanakannya? Ianya untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. Ya. Kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis pandemik ni. Ketiga, dia menyediakan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Banyak membantu guru lah. Memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun semasa persekolahan dan tahun 2022. Itu dia punya objektif. Supaya dia lebih nampak kesannya. Ya. Sebab kita akan buat mungkin penggiliran tidak lama lagi dan semua sekolah akan dibuka. Ya, dan mungkin awal-awal ni kita mungkin prasekolah lah yang akan dibuka dengan PPKI. Jadi saya rasa itu saja untuk pengenalan membuka cerita mengenai program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum ni, ya, KPM Perkasaku. Dan untuk selanjutnya kita teruskanlah kepada Madam Casey untuk pengenalan dan seterusnya. Semua akan disampaikan oleh Madam Casey. Ya, dari 3.2 hinggalah ke akhir. Kecuali hal-hal lain lah, nanti kita akan tambah hal-hal lain lah. Okey, itu saja. Sekian dan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Guru Besar atas ucap alu-aluan tu tadi. Okey, sekarang dijemput Madam Casey untuk menyampaikan pembentangan yang seterusnya. Madam teruskan. Madam mute. Bahan pembentangan belum ada, sekejap ya Puan. Si Sufi bentang sekejap. Sufi. Ada di Telegram, Madam Sen. Okey.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua rekan guru yang berusaha guru besar dan semua rekan-rekan yang hadir pada hari ini. So hari ini kita akan, boleh dengar kan suara saya? Jelas. Halo, boleh ya? Jelas ya? So hari ini kita akan bagi kalimat tentang KPM Perkasaku. Oke, teruskan. Next slide. Kasih besar slide deh, Sophie. Present. Supaya dia jadi besar, Sophie. Oke, pengenalan. Kalau PowerPoint tidak boleh dikasih presentation sebab susah dia mau kasih next kalau dalam Google Meet. Kalau Zoom yes boleh. Oh, oke. Next. Oke. So dalam kalimat nanti Anda akan jumpa istilah-istilah berikut. Sila ambil perhatian kata seperkara para berikut. 1, ketchup plain atau kita panggil cup. Kedua, chef. Ketiga, kak. Keempat, M2P. Kelima, aktiviti pengayaan dan pengukuhan. Keenam, pembugaran literasi dan operasi. Ketujuh, pemerkasaan PBD. Kelapan, repositori sumberku. Kesembilan, bridging program. Kesepuluh, manual pengoperasian sekolah secara bergilir. So ini yang istilah-istilah yang tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa. So ambil perhatianlah dengan istilah-istilah seperti ini. Nanti mungkin KPI akan tanya apa tu cup, apa tu chef, apa tu kak, apa tu M2P. Alright, next. Oke, inilah program baru. Nanti kalau Nazir datang dia akan bertanya apa tu KPM, program terkini KPM. So program terkini KPM adalah program KPM Perkasaku. So diformulasikan daripada perkataan KPM. KPM tu tahulah kan, Kementerian Pendidikan Malaysia. P yang satu tu adalah program. RK tu adalah pemerkasaan. SE pelaksanaan. KU yang besar tu adalah kurikulum, So Ku merujuk kepada penekanan pelaksanaan kurikulum bagi pemerkasaan murid. Oke, so membawa matlamat utama program itu dilaksanakan adalah bagi membantu murid memperkasakan kemahiran asas. Oke, next. Nah, ini tadi itu kan? Apa arti dia? Next. Nanti kita tanya. Ku merujuk kepada kurikulum bagi memperkasakan murid. Oke, next. So, membawa maksud matlamat program, utama programnya adalah dilaksanakan bagi membantu murid memperkasakan kemahiran asas dan tahap pembelajaran mereka. Oke, next. So, ini objektif dorang. Ada 4 objektif. Pertama, meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. So, yang kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis. So, ini maksudnya keciciran, loss apa? Ada istilah yang dorang guna ni, loss, bukan lost generation, loss, ada satu istilah dorang guna. Kejap ya. Learning loss, okay? Untuk merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis ni. Krisis ni adalah semasa musim pandemik lah. So dipanggil learning loss, ataupun kalau dalam bahasa Melayunya keciciran. So objektif yang ketiga, menyediakan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. So inilah, di sinilah yang mereka wujudkan program ni. Kenapa dorang wujudkan program ni? Untuk bantu guru, sediakan sokongan tempat ataupun platform. Jadi platform dia di sana adalah repositori sumberku. Itulah platform dia, bahan sokongan yang boleh digunakan.
Dan yang keempat, untuk memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan tahun 2022. Okey. Seterusnya. So ini harapan dia, semua kanak-kanak kembali ke sekolah dan menerima pembelajaran yang mereka bentuk serta disesuaikan untuk memenuhi pembelajaran kesihatan, kesejahteraan, psikososial dan keperluan lain murid. Okay, ini dia punya latar belakang, tujuan dia ini sebenarnya. Okay, next. Yang kedua, semua kanak-kanak mendapat sokongan untuk mengatasi learning loss, tu keciciran tu di kalangan murid di musim pandemik ni. So ini yang KPM, langkah yang sekurang-kurangnya KPM ambil untuk bantu murid yang tercicir. So dia bantu guru, dia bantu murid juga, dan dia bantu juga ibu bapa. Okay, next. So pendaftaran kembali ke tahap pra-COVID, semua sekolah menyediakan perkhidmatan menyeluruh untuk memulihkan learning loss dan mempromosikan kesejahteraan warganya. So yang 1.3, program tutor beberapa kali seminggu bagi membantu murid-murid yang perlu dipulihkan, khususnya murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi. So ini kamu belum lagi, nanti kamu akan tengok apabila kita masuk dalam repository MySumberku, kamu akan nampak dia punya bayangan sudah. Okey, teruskan. So semua sekolah diberikan pendidikan pemulihan. So maksudnya pemulihan ni, so sekiranya berlaku keciciran, maksudnya apabila kita punya silibus tidak habis. So kita macam bingung-bingung sudah, kita tidak tahu. Jadi sekolah ni akan diberi pendidikan pemulihan. So dia akan bantu, ini program ni akan bantu semua sekolah dan juga semua murid. Okay. Poin 2, semua sekolah memasukkan pembelajaran sosial emosi ke dalam pengajaran mereka. Dan semua sekolah memasukkan pembelajaran sosial emosi ke dalam pengajaran mereka. Kenapa 2 kali ni? Okay, next. Okay, strategi tambahan dorang di peringkat sekolah ialah 1, tambahan masa pembelajaran. 2, ada looping system. 3, iaitu sama ada guru yang sama untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan yang 3, rancangan pembelajaran individu. 4, cross-grade collaboration. Okay, ini next, tambahan. So, program ini kita jalankan, KPM create untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak. Contohnya syarikat, ibu bapa dan juga community untuk membantu meningkat pencapaian murid. Next. Okay, ini adalah strategi program dia. Kalau kamu lihat nih, kalau macam tidak jelas, kamu boleh tengok yang Madam share dalam apa tu? Yang sudah Madam share awal-awal tu, kamu boleh tengok sendiri. Tapi ini yang Madam share. So, ini adalah strategi program dorang. Jadi dia pada 11 bulan 14 Jun hingga 31 Ogos. 31 Ogos 2021 selama 50 atau 51 hari ya. So kita menjalankan PDPR secara dalam talian ataupun di luar talian. Ada juga yang secara offsite lah. So di sini yang pada September hingga 10 Desember. Inilah tempo yang kita disuruh habiskan masa. So maksudnya di sini apabila kita tidak dapat menghabiskan PDPC, maksudnya kita macam ada yang saya dengar guru-guru yang dia kata dia macam sukar dia menghabiskan silibus. So apabila kita kira silibus kita 30%, artinya yang daripada 1 hingga 14 Jun hingga 31 Ogos tu kita sudah menghabiskan 70%. So dalam tempo 1 September hingga 10 Desember ni kita disuruh menghabiskan baki 30% lagi yang belum tercapai. So inilah program yang cuba kita capai menggunakan My Perkasaku. Okay? So ini adalah time frame dorang. Pada 1 September hingga 10
Desember, PDPR secara dalam talian, PDPR luar talian, kemudian PDPR secara offsite. Okey, ada yang bersemuka jugalah dicampur dengan penilaian PDP secara bersemuka. So di sini dalam tempoh ini kita dikehendaki membuat penilaian tahap penguasaan. Okey? PBD. Jadi ini macam berterusan lah. Kemudian apa yang kita perlu buat di sana? Meneruskan PDPR ataupun PDP menggunakan pelbagai kaedah yang dicadangkan, iaitu pendekatan bertema, pendekatan modular, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terbeza, simulasi amali, visual lab, okey. Kemudian iaitu pelaksanaan strategi M2P, iaitu mampatan, pecutan dan pengayaan. Dan yang kedua, pelaksanaan student enrichment learning dan framework, self. Okey. Yang ini. Okey. Di sini mungkin ada pertanyaan, sekiranya dalam tempoh 1 September hingga 10 September ni silibus sudah habis. Maka di sinilah kita boleh gunakan pembelajaran secara student enrichment learning framework ataupun kita panggil self. Okey, diorang akan gunakan platform repository MySumberku di sana. So nanti kita akan pergi di sana, nanti sekejap saya akan bawa kamu lewat sana. So dalam tempoh ini juga pelaksanaan PBD diperkasakan. So ujian SEGA hanya untuk tingkatan 5 sahaja. So mungkin sekolah rendah tidak dilaksanakan. So di sini dalam tempoh ini apabila murid digalakkan untuk mencapai TP3. Okey, TP3. Apabila TP3 diorang ni tidak tercapai, pada bulan Januari hingga Februari guru-guru digalakkan untuk membuat program pengayaan. Maksudnya pengayaan di sini untuk membantu murid mencapai TP3 dan ke atas. So, faham tak? Boleh? Dan untuk yang sudah lepas, kita buat pengukuhan. Maksudnya, kita amalan baik yang kita buat tu, pengukuhan untuk dapat meningkatkan lagi PBD tahap pencapaian murid daripada Januari hingga Mac. Okey? 2022. Okey. Next, Sufi, boleh? Kenapa ni? Oh. Boleh nampak kan? Boleh, Madam. Teruskan. Okay. Alright. Inilah kita panggil program catch-up plan. Catch-up plan ni artinya kejar. Kejar. Kita plan kejar. Catch-up plan ataupun kita panggil CAP. Besar. Boleh kena isi besar kan? Oh, aku pula. Alright. Sorry ya. Itu tadi yang plan yang kita nampak tu. Di sini yang Madam cerita tadi kan 20 Januari hingga 31 Ogos pelaksanaan 70% kandungan asas kurikulum KAK tu. Jadi yang baki 30% tu kita kena siapkan dalam bulan September, Oktober, November, Disember. Dalam masa 3 bulan tu kita kena siapkan 30% baki. Okay? So inilah plan dia. So mulai kita mengenal pasti pelaksanaan KAK. So kita tengok baki yang 30% tu. So melaksanakan kurang. Jadi yang tadi tu Madam sudah cakapkan yang pendekatan bertema, pendekatan modular, semua tu. Okay. Okay, yang ini yang tadi tu, yang ini. Yang nombor 4 tu. Coba tengok yang nombor 4, fokus. Okay, apabila murid tidak melepasi TP3. Okay, apabila murid tidak melepasi TP3, maka kita akan buat satu program intervensi. Okay. Dari tahun 1 hingga tahun 6, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 lah. Yang ini. Inilah nama dia ni. Tapi kita akan buat ni di
pada bulan tahun depan apabila buka sekolah lah. So inilah kecap plan kita pada bulan Januari hingga 28 Februari apabila budak tidak melepasi. Tetapi apabila dia melepasi TP3 yang ini, dorang akan kita akan buat satu program pengayaan, nama dia pengayaan. Okey. Program pengayaan ataupun khas kecemerlangan daripada tahun 1 hingga tahun 6. Okey. So, dalam tempo ini PBD berterusan. PBD akan dilaksanakan secara berterusan. Okey. So, okey, ada soalan setakat ni? Ini macam dorang punya plan ni, plan dorang bagaimana kita mau kasih mampatkan semua pembelajaran kita. Dia ada nanti lagi ni. Ini baru catch up plan. So ini baru perancangan yang mereka buat. Jadi setakat ni ada yang mau bertanya tentang ni? Belum lagi, nanti. Belum lagi ya? Okey. Sedikit paham catch up plan. Terang sudah kan sikit kan? Yang ini nih, yang dorong punya rancangan. Ini rancangan KPM untuk bantu kita Beni. Kejar. Program kejar. Okey. Teruskan. Okey, ini sama juga. Okey. Fokus PDPR pada 2 Januari hingga 28 Januari. Okey. Untuk prasekolah ataupun kelas pelarian, diorang meneruskan sesi boleh rujuk kamu punya yang Madam bagi tu kalau tidak jelas. Salah banyak kalau kita copy paste. Okey. Untuk prasekolah, okey. Dia meneruskan sesi PDP pada tahun 2021. Okey. Untuk SPM tu dorang ujian lisan, amali dan lain-lain. Kemudian untuk MBK kemaskini portfolio SKM. Inilah yang kita terima lah. Okey. Pada Mac 2022 akhir takwim persekolahan. So ujian bertulis SPM, penilaian akhir SKM tahun 1. So tahun 1 di sini diorang akan buat program transisi menggunakan bahan yang disediakan oleh BPK. So pelaksanaan kurikulum tahun 22 bagi semua tahap prasekolah tahun 1 hingga tahun 6. Kelas pelarian 31 hingga 36. So maksudnya kita akan mula sekolah naik darjah pada bulan Mac. Okey? Faham sudah semua? So daripada 2 Januari hingga 28 Februari ini masih lagi kita kelas tahun yang sebelumnya. Kita naik kelas pada bulan Mac tahun 2022. Alright? Okay. Next. Oh. Yang lama ke sebagian? Oke, ini pembugaran literasi dan numerasi ini. Ini ringkasan yang Madam bagi. So, objektif dia murid dapat menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Oke. Mengikuti PDP ataupun PDPR yang disesuaikan dengan tahap kepayaan mereka, meneruskan pengukuhan literasi dan numerasi. Dalam pembelajaran seterusnya, kumpulan sasaran adalah murid tahap 1. Sebab dalam musim pandemik ni, murid-murid tahap 1 ni adalah kind of lost generation. Maksudnya generasi yang tercicir. Diorang ni macam belajar tak belajar, macam membaca pun diorang tak baca. Jadi itulah ramai yang bertanya, kenapa murid tahun 1 dulu, tahap 1 dulu yang sekolah? Inilah tujuan dia. Tujuan dia memberi keutamaan kepada learning loss kepada lost generation ni. Okay, diorang ni banyak tercicir. Sebab diorang membaca pun tak boleh, jadi macam mana diorang mau belajar. Okay? Okay, jadi di sini dia punya time frame. Time frame dia 1 September, yang di belakang tu tiada lah PDPR kan. Jadi yang time frame dia 1 September hingga 10 September. Intervensi program pembugaran literasi dan numerasi.
sebelum dia orang buat ni, dia orang ada ujian pelepasan, maksudnya post test. Okay, untuk mengesan dia orang punya kelemahan-kelemahan. Lepas tu sekolah akan dibagi ataupun tak pastilah kalau dibekalkan, tapi dia kata dibekalkan kit Macam pembugaran. Apa dia? Macam sudah ada buku tu dibagi sama Cikgu Sol ya. Oh, alhamdulillah. So sebenarnya dia ada juga yang online, ada juga online dalam repository sumberku, ada juga. So kit ini akan dibekalkan di sekolah. So sebelum mereka memulakan menggunakan modul ni, mereka akan dibagi ujian pelepasan ataupun post pretest. Kalau dalam bahasa Melayu apa tu? Cakap Melayu dia apa aja? Pelepasan apa kan tu pretest, untuk mengenal pasti isu-isu yang dihadapi oleh murid. Contohnya mereka ni tidak mengenal huruf konsonan. Contohlah, tidak boleh membunyikan huruf KV-KV. Itu isu-isu yang mau dikenal pasti, dan mereka akan gunakan modul literasi untuk bahasa Melayu. Literasi maksudnya membaca. Modul asas numerasi ni untuk matematik, mengira. Okay? So, jadi dia punya program pelaksanaannya daripada 1 September hingga 10 Disember, dan Januari, Februari dan Mac ni diteruskan jugalah. Okay, next. Boleh kan? Setakat ni yang guru-guru tahap 1? Boleh? Okay, yang ini. My sumberku. Nanti kita jalan-jalan pergi di sumberku, repository. Okay, sistem penyimpanan digital yang apa tuh sumberku? Itu adalah satu sistem yang menyimpan digital yang mengurus, menyimpan dan menyediakan akses kepada koleksi bahan PDP digital di peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dengan menggunakan pelantar D5. Diorangnya yang menggunakan pelantar D5 lah. Kalau kamu masuk PD5, dia akan ada di sana sumberku untuk program KPM Perkasaku. So, apa dia punya tujuan? Dia untuk pemerkasaan pelaksanaan kurikulum, dikenali sebagai sumberku, sebagai satu one-stop center untuk memudahkan guru. Okay, one-stop center ni maksudnya satu tempat untuk cari tempat tu. Tidak susah-susah lagi dia pusing-pusing mau cari. Dia masuk pergi D5, dia tengok, senang, ada bahan semua di sana. Yang memudahkan guru, murid dan juga ibu bapa untuk mengakses berbagai bentuk bahan PDP digital. So boleh diakses pada bila-bila masa di mana kemudahan internet, so maksudnya anytime anywhere, melalui peranti digital seperti komputer, tablet atau telefon pintar. So sumberku boleh diakses melalui portal D5 http sumberku mo-dl.edu.my. Okey, nanti kita melawat. Okey, teruskan. Sufi, tadi ada madam bagi link. Cuba tekan link tu supaya orang boleh tengok. Boleh? Yang ini tak boleh ditekan. Okey, madam. Boleh ya? Ada tu link sana chat box. Ya, tadi tekan. Tapi bukan madam yang present. Coba. Madam boleh tekan tu link tu sana chat box. Bukan aku yang present. Sufi yang chat box. Okey. Sufi yang tekan Sufi. Sekejap ya. Sementara si Sufi buka pintu dulu. Ada soalan setakat ni? Saya tertarik dengan apa tadi itu yang pemugaran literasi dan numerasi. Ini nah. Okay. Dan kebiasaannya isu-isu kecicilan learning loss terhadap bahasa Inggeris itu akan timbul. Jadi sedikit terkilanlah sebab KPM tidak menyediakan bahan untuk membantu guru bahasa Inggeris dari segi orang bilang merapatkan jurang kecicilan mata pelajaran bahasa Inggeris. Bawa dia sekejap. Iya. Begitulah tu. Tapi mungkin target utama diorang supaya budak ni boleh membaca dulu. Sebab kalau dia tidak dapat membaca, susah kita mau mengajar. Jadi saya tengok di sini dia macam ada juga yang bahasa Inggeris batu Jo.
Jadi janganlah kau kecewa. Ada juga nih bahasa Inggris di sini. Sound review. Memang dalam sumberku ada. Ya. Sumberku memang ada fonetik itu semua lah. So at least ya, help lah. Sedikit sebanyak boleh kita cuma dari segi bahan orang bilang sebab kita pikirkan juga bukan semua pelajar kita dapat akses ini sumberku kan. Jadi at least ada bahan-bahan yang orang bilang bersifat hard copy yang boleh dijadikan modul kepada pelajar itu adalah lebih baik. But however mungkin di pihak kami sebagai guru bahasa Inggris mungkin kita kami akan download lah dan jadikan dia sebagai hard copy. Thank you. Oke, di bawah lagi Sufi. Di bawah lagi. So di sini kalau kita mau cari ada bahan-bahan yang kita boleh cari ya. Kita boleh tekan carian bahan soal lazim. Oke, so di sini bahan sokongan PDP. Oke, ini untuk kit pembugaran literasi dan numerasi. Ini untuk self. Untuk student enrichment learning framework. M2P, strategi mampatan pecutan pengayaan M2P. Ini untuk pustaka. Oke, coba tekan dulu yang self tuh. Sophie bolehkah? Kita tengok dulu. Jalan-jalan dulu kita. Apa madam? Tekan tu SELF tu. Bawa. Bawa. Bawa lagi. Okey, seperti yang tuan-tuan nampak di sana, sekejap. Sekejap, yang di atas tadi tu Sufi, SK. Okey. Yang tadi. Yang tadi yang ada link tu. Okey. Yang ini bahasa Melayu ya. Ini contoh bahasa Melayu. Seperti yang tuan-tuan nampak di sini kan. Di sini dia ada slide untuk murid. Ada slide juga untuk ibu bapa dan juga guru. So maksudnya dia akan bagi bimbingan untuk guru ataupun ibu bapa untuk bantu anak mereka belajar di rumah. So ini untuk adalah pembelajaran kendiri ya, self learning. So itulah dia kata tadi My Perkasaku ni dia bekerja sama dengan guru, murid, ibu bapa, syarikat dengan juga community untuk bantu murid membangunkan dorang punya capacity pembelajaran dorang, tahap pembelajaran mereka ya. So nanti kamu masuk-masuk di sini tengok-tengok macam mana dia punya jadi kita boleh balik tengok yang di luar lagi. Nanti kamu tengok sendiri ya. Coba kita tengok strategi mampatan, pecutan dan pengayaan ni. Jalan-jalan kita Sufi. Teruskan. Jalan lagi Sufi. Oke, teruskan. Dia ada pula panduan perancangan pengajaran strategi M2P untuk bahasa Inggris lah. Tiadakah? Matai. Ada juga contoh tapi sekolah menengah Jo. Adalah sekolah menengah. Itulah tu. Nanti kita tengok balik. Mana tahu ada. Oke. Tiada madam sedang buka ini. Iya. Sedihnya Jo. Oke. Jadi kita tukar optionnya kita. Alright, nanti kamu masuk tengok-tengok. Oke. Alright, itu tak payahlah yang pustaka tu. Pustaka tu mungkin pasal buku-buku lain lah. Oke, nanti kamu explore lah ini yang tentang repository ini. Kita balik kepada pembentangan kita tadi.
Okay, next. Okay, ini pemerkasaan pentaksiran bilik darjah. Seperti yang kita lihat tadi kan, dalam yang catch-up plan tu, dia kata PBD ini berterusan. Apabila, kenapa dia dipanggil pemerkasaan pentaksiran bilik darjah? Sebab apabila UPSR ni dimasukkan, maka seperti yang Madam sudah cakap, mereka akan perkasakan PBD ni. PBD lah yang jadi pentaksiran utama kita. So, selain daripada PBS yang lain tu, SEGA, PAJSK, PBD dan juga pentaksiran sekolah. So, ini adalah antara pentaksiran yang kita buat secara berterusan. So dalam bulan Oktober, November, Madam tak pasti. Dorang ni sambung pembelajaran ni sampai bulan 2. Tapi diorang tutup pada bulan Disember. So, ini saya tidak pastilah kenapa. Tapi kita teruskan saja, kita ikut saja apa yang mereka cakap. So, sekarang ni kita dalam proses menilai murid dalam bulan Oktober, November. So, Madam akan apungkan tu yang PBD punya. So, kamu cuba nilai murid. So, by December, kita kena siap mentaksir lah. Ya? Alright? Boleh kan? Next. Sekian sudah. Terima kasih. Alright, Madam mau minta tengok yang panduan pelaksanaan catch-up plan tu. Sekejaplah kita tengok. Ada yang Madam share tu, Sufi. Kejap Madam, agak line slow. Oh, line slow. Jadi, macam mana ni? Ya, di sini hujan juga. Okey, nak apa? Jadi begini, kalau line slow, kamu baca nanti yang 2A. Okey? Tolong baca 2A. Yang bahan pembentangan tu, sila baca 2A. Sekejap Ataupun Madam baca sejak kan, tak payahlah present kan? Boleh? Dengarkah suara Madam? Ya, Madam. Madam baca ya, je Madam, boleh kan? Line sini slow. Okey, Madam baca je. Jadi kamu sambil tengok-tengoklah di dalam kamu punya telefon. Okey. Kita lihat apa tu. Ini tadi kita tahu kan, catch-up plan ni tujuannya untuk meningkatkan, objektif dia adalah untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis, menyediakan bahan sokongan kurikulum kepada guru bagi pelaksanaan pengajaran pembelajaran, memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum pada tahun persekolahan tahun 2022. Okay? So, apa tu pelaksanaan catch-up plan? Bagaimana kita mau kira nih di sini? Contohlah, kurikulum apa tuh kak tadi tuh? Balik kak. Kandungan asas kurikulum. Okey. Kandungan asas kurikulum bahagi dengan jumlah keseluruhan kurikulum darab dengan 100. So bakinya adalah masih yang belum diajar. Itulah yang kita akan ajar daripada September hingga Desember tuh. Itulah tuh baki 30% lah. Dorang anggarkan 30% lagi yang belum siap nih sebenarnya. Oke, seperti yang Madam cakap tadi dalam yang slide untuk yang catch-up plan. So, apa kaedah dia? Dia ada 7 kaedah dia sebenarnya. Yaitu program strategi M2P, mampatan, pecutan, pengayaan. So, satu pilihan strategi bagi sesi PDPR untuk memastikan murid dapat menguasai kandungan kurikulum yang dihasratkan dalam tempoh yang ditetapkan. So, guru dapat memampatkan. Okay, dia dapat mampatkan dia punya kurikulum tu.
Kemudian dia accelerate learning, maksudnya dia pecut pembelajaran. Kemudian dia buat pengayaan untuk enrichment, program enrichment untuk pengayaan. So apa tu pelaksanaan student enrichment learning framework? Tadi yang Madam sentuh tu, SELF bermaksud pemerkasaan pembelajaran kendiri dengan menyediakan ruang kepada murid untuk mereka melaksanakan pembelajaran secara kendiri. So maksudnya, apabila habis sudah dalam tempo daripada September hingga Disember tu, kita punya silibus sudah habis dan dorang sudah berjaya melepasi TP3. So program yang kita rancang ni untuk murid yang sudah melepasi TP3 adalah SELF. So boleh kita bagi mereka belajar kendiri, bagi dorang tajuk-tajuk yang dorang boleh masukkan di sana. Sebenarnya banyak tu bahan-bahan yang dorang boleh. Ada quizzes, ada crossword untuk yang berkaitan dengan PDP semua di sana. So melalui SELF, murid dapat memaksimumkan potensi diri serta menguasai kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari. SELF akan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bermakna, memberi peluang kepada murid untuk memilih aktiviti, menilai, memantau, meningkatkan pencapaian mereka sendiri. So bahan SELF ni boleh diakses melalui pautan berikut. So ada sudah tadi kita tengok. So apa pelaksanaan strategi catch-up plan? Pertama iaitu pendekatan bertema. So pendekatan bertema tu langkah yang pertama kita pasti mata pelajaran yang boleh digabung berdasarkan tema dan subtema. So menentukan kaedah perancangan aktiviti PDP termasuk pentaksiran yang mendapati keperluan dan tema. Nanti Madam bagi contoh, ada contoh yang kena beri di sana tu. Contohnya bahasa Melayu saya ingat. So kamu ada kena share dalam yang bahan pembentangan taklimat tu. So kamu boleh tengok ada BM, sejarah dengan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya tingkatan 5. Matematik pun ada saya ingat. So macam dia gabungkan semua di sana, speaking, semua skill dia kasih gabung sana, bercakap, bertutur, membaca, itu semua skill dia gabungkan. So ini maksudnya dia compact maksudnya dia kasih mampat semua kaedah pembelajaran tu dalam satu mata pelajaran. Kalau kita boleh share nanti, Madam boleh tengok kamu, tapi kamu boleh baca sendirilah. So pendekatan modular ni gunakan modul lah. So menggunakan standar kandungan standar pelajaran yang boleh digabungkan dalam satu-satu mata pelajaran. Melaksanakan kandungan asas dengan menyepadukan antara kandungan tambahan dan pelengkap. Memastikan kandungan asas dapat disampaikan dengan mencapai objektif yang disyaratkan. Ini PBL lah. Ini siapa yang biasa buat PBL, dia tahu bagaimana mau buat ni. Selalunya PBL ni lebih kepada projek pengayaan apabila pengayaan dan juga pengukuhan, okay, untuk murid. Selepas belajar, dorang boleh buat projek, okay. Mengintegrasikan keadaan modular dan juga bertema dengan PBL. Kandungan asas boleh disepadukan dengan kandungan tambahan dan pelengkap. Pembelajaran berdasarkan projek adalah kaedah pembelajaran yang membolehkan murid mengkaji suatu topik yang diberi untuk menghasilkan produk pada akhir pembelajaran. So, berbagai pendekatan seperti pembelajaran berdasarkan inquiry, misteri, berdasarkan masalah, lain-lain, dan juga pembelajaran berdasarkan projek. Contoh macam PBL ni, macam mana dia kata dia gabungkan semua ni, modular bertema dengan PBL ni. Contohnya macam yang saya tengok anak saya buat di rumah, dorang buat, bagaimana dorang buat telur masin. Telur masin. So di sini dorang gabungkan kaedah modular bertema dengan juga PBL ni. Dorang gunakan modul, dorang buat juga kertas kerja bergambar, dorang hantar juga video. Dorang hantar juga gunakan yang tema yang dorang gunakan. Okay? Maksudnya dorang apa tu namanya? Dorang gunakan tema dengan subtema tu. Okay? So dia gabungkan semua aktiviti-aktiviti ini untuk kasih mampat semua pembelajaran murid untuk accelerate dan juga pada masa yang sama kita melaksanakan pengayaan. Okey?
Ada soalan setakat ni? Hello? Atau madam terkeluar sudah ni? Dia dah. Okey. Jelas Okey kah? semua. Ada juga saya share di chat box itu. Alright. Okey. So, yang kedua, yang keempat ni pembelajaran terbeza. Apa tu pembelajaran terbeza? Kalau kami panggil differential learning. So, pembelajaran terbeza ni maksudnya murid mempelajari kandungan asas secara optimum mengikuti situasi semasa, kecenderungan dan juga kemampuan pembelajaran murid. So, pembelajaran terbeza mengambil kira 3 aspek utama yaitu kandungan, proses dan juga hasil. Okey. Okey, simulasi amali. Ini untuk sains lah selalunya. Dia buat visual lab. Okey. Modul amali maya perlu disediakan serta dengan manual amali sebagai panduan eksperimen dan video amali sebagai simulasi untuk menjalankan eksperimen secara maya. So, murid akan menjalankan eksperimen berdasarkan manual dan juga video amali yang disediakan. So, amali maya ini hanya sebagai satu alternatif kepada amali sebenar. So, ini untuk yang sekolah yang kuat lain lah. Jadi, orang boleh guna untuk amali lah. Selalunya yang akan gunakan visual lab ni adalah selalunya kalau ndak PJ, pendidikan kesihatan, sains, apa lagi? Kimia, subjek kimia. Kalau sekolah rendah, RBT. Kan? Okey, ini repository sumberku. Ini sudah kita pergi tadi. Sudah. Okey, penilaian akhir bagi tahap penguasaan murid. Ini penilaian So, bagaimana kita menilai budak dalam catch-up plan ni? Jadi dia dilaksanakan pada bulan Disember. Penilaian akhir akan berlaku setelah murid selesai semua proses PDPR pada tahun 2021 dan semua tahap penguasaan keseluruhan mata pelajaran telah direkod dan dilaporkan oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. So, guru mata pelajaran akan menilai TP murid melalui pelaporan akhir PBD. So, menentukan kategori murid yang akan menyambung aktiviti PDPR pada bulan Januari dan Februari. So, maksudnya ni kita nilai budak sehingga Disember. Kenapa? Sebab di sini kita pada bulan Januari Februari ni kita akan buat program intervensi pada murid yang tidak mencapai TP 3. Untuk murid yang hanya menguasai TP 1 dan TP 2 sahaja. So, contohnya program intervensi yang kita boleh buat ialah contohnya macam membaca, menulis, mengira. Ini contoh. So dengan harapan ini 3M ini dapat dikuasai sebagai persediaan untuk menghadapi sesi persekolahan 2022 yang bermula pada bulan Mac. Baik, bagi murid yang berjaya mencapai TP 3, maka ada satu program dipanggil program pengukuhan ataupun program khas kecemerlangan. So, guru perlu merancang aktiviti pengukuhan dan pengayaan yang bersesuaian dengan kepayaan murid. So, itulah yang kita pernah buat lah. So, saya ingat PPD ini tidak masalah. Apa kita punya program khas pengayaan tu seperti amalan baik tu, itulah program khas kecemerlangan. Amalan baik yang sudah kita rancang. So, guru juga boleh merancang aktiviti yang boleh mengembangkan potensi murid bagi memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan pada tahun 2022 yang bermula pada bulan Mac. Okey, ada satu lagi dipanggil bridging program. Apa tu bridging program? So, bridging program ni dia dilaksanakan pada 1 Januari tahun 2022 hingga 28 Februari. Ini adalah sebagai langkah untuk merapatkan jurang. Bridge lah ni, bridge, jembatan. Peralihan. Jembatan kan Jo? Untuk merapatkan jurang. So, apa program yang kita dicadangkan ni? Itulah intervensi dengan pengukuhan. Itulah dipanggil bridging program pula. Dorang ni. Macam-macam pula istilah yang dorang bagi. Okay? So, bridging program ni untuk
intervensi untuk murid yang belum menguasai TP1, TP2, pengukuhan untuk pengayaan, program pengukuhan dan pengayaan untuk ataupun sebarang program khas Cemerlangan yang telah menguasai TP3 hingga TP6. So inilah nanti kalau ditanya apa tuh bridging program, itulah itu bridging program. Intervensi, pengukuhan dan pengayaan. Oke? Boleh ya? Ini kamu baca sendiri, saya ingat. Oke, sudah nih. Oke, sudah. Baik. Bahan pembentangan. Oke, sudah. Dapat si Suji bentang. Sufi. Oh, Puan dapat bentang. Oke, habis sudah Puan. Oke, sudah. Boleh tutup sudah Puan. Oke, sekarang sudah semua? Semua sudah kan? Sudah cup, sudah apa lagi tadi? Cup pun sudah, M2P pun sudah, mampat, pecut, pengayaan pun sudah. Ini nanti kamu tengok yang bahagian untuk M2P kamu baca 3C. Bagi catatan boleh tak? Nanti kamu tengok. Sebab madam mau tengok yang pembukaan sekolah. Atau mau tengok lagi M2P. Halo. Ada di Google Drive tu. Rajin-rajin tengok. Ya, tolong baca yang bahan pembentangan ni 3C, M2P, mampatan, pecutan dan pengayaan. Itu kamu kena baca tuh. Penting tuh. Kemudian 3D, pengukuhan dan pengayaan, M2P, dia punya bahan. Saya ingat itu je, berpusing-pusing sudah dia. Okey, jadi kalau tiada soalan kita akan terus kepada manual pengoperasian sekolah secara bergilir. Ada soalan kan setakat ni rakan-rakanku? Teruskan Puan. Tiada. Tolong baca yang tu, semua tu yang kena share. 3A, 2A, 3A, B, C, D dan E. 3F, pengukuhan dan pengayaan BI. Tapi BI tingkatan sekolah menengah. Yang lain-lain tu sudah madam bentang tadi. Okey, Sofi cuba bolehkah bagi pembentangan ni? Madam share lah dengan kau. Sekejap Sofi. Kalau Sofi nak dapat GB lah. Cuba present GB. Kalau dapat GB ku yang cantik. Sofi. Siapa yang mau present ni? GB ke Sofi? Tolong saya. Oi, GB juga bah. Hebat. Anu GB, saya mau yang pembukaan sekolah. Okey. Alright. Tumpukan perhatian anda. Supaya kita boleh cepat. Okey. Jadi sekarang kita pergi
Madam terkeluar kah tu ya? Macam mana sudah dia? Madam terkeluar kan? Ya, macam. Oh, nah. Oke, ada sudah dia. Madam terkeluar kah? Madam mute. Left lagi dia, left lagi. Sorry guys. Seksi besar dulu lah. Oke. Teleponku, laptop baru buka balik. Dia shutdown sendiri, panas sekali. Alright. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita punya pembukaan sekolah ini hanya akan dibuka pada apa tu namanya? Level 4. Apa kalau level 4? GB? Fasa 4. Fasa 4. Sudah mati. Okey. Fasa 4. Sekolah hanya akan dibuka pada fasa 4. So, dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama, kedua dan ketiga. So, peringkat pertama ni hanya tahap 1 saja dan juga PPKI yang akan masuk. Prasekolah, sorry. Prasekolah. Sekejap. Okey, ini dia bagi budak. Dia di atas tu puan, di atas. Okey. So, begini, contohnya macam tahap 1 dulu hadir kan. So kita lihat tahun 1 perdana dengan 1 wajah. So, 1 wajah Halo. Hello. 1 wajah dia di 1 wajah berapa orang? 36 orang 36 ke 45? Dari? Nggak tahu. Kalau kelas aku tahulah. Berapa orang 1 wajah? Boleh bantu kah? 2 perdana lah, guna 2 perdana, 33 orang pelajar. Okey. Contohnya macam 2 perdana lah, 33 orang. Jadi 33 orang tu kena bagi 2. Kumpulan A, kumpulan B. Ataupun kumpulan 1, kumpulan 2 lah. Okey. So sebab kapasiti dia 50% sahaja yang kena hadir. So kumpulan A hadir, kumpulan B PTPR. So untuk satu wajah pun begitu. 1 wajah. 2 wajah, sorry. 2 wajah pun begitu. 50% hadir, kumpulan 1, kumpulan 2 PTPR. Dia akan bertukar. So minggu depan kumpulan 2 pula hadir, kumpulan 1 PTPR. Okey? Boleh? Okay, next. Macam tiada masalah ni kan? Ada soalan kah? Jadi apabila kita buat sudah yang penggiliran ni, maka Satria tiada GB. Satria ni tiada sudah kan GB? Betul, betul. Satria kita tiada kan? Ya. Tentu saya nampak di telefon. Puan saya ingat begitu sajalah. Jadi next week begitu. Cuma apa ni? Contoh buat nih. RPH. Pembelajaran tu. Okey. Pembelajaran pula kan? Ya. Jadi orang yang belajar di rumah tu, murid yang belajar di rumah tu kita akan bekalkan dengan modul. Okay? So mereka ini akan belajar sepenuhnya sendiri.
Oke, modul yang kita bekalkan dengan dorang. So next week kita akan ajar dorang lagi yang kita kukuhkan. Jadi orang yang murid yang kita ajar nih, murid yang kita ajar dia akan gunakan modul yang sama tuh. Jadi minggu depan kita akan kukuhkan murid yang gunakan modul tuh, kita bantu dorang. Kalau contoh dorang ada pertanyaan, murid yang belajar di rumah tuh akan dibekalkan modul yang baru lagi. Paham nggak? Tengok senjata aktiviti PDP kumpulan 1 dan aktiviti pembelajaran secara sendiri kumpulan 2. Lihat dia punya perbezaan apa bezanya. Lepas tu dia minggu keduanya aktiviti PDP kumpulan 2 nih, tengok sama sahaja dia buat kan? Sama sahaja, Dan cuma ini, dibantu. Dia akan teruskan dan dia akan bantu murid yang gunakan PDPR tuh sekiranya ada pertanyaan. Iya. Dia ada tambahan pula tuh yang sudah bersemuka. Ya betul. Maksudnya begini betul. Terangkan balik ya. Contoh modul yang bahan pembelajaran yang kita gunakan tuh adalah sama, cuma murid yang di rumah tuh dia akan gunakan modul dan mereka sepenuhnya belajar sendiri. Oke. Apabila murid kumpulan B itu bersemuka, kita akan ulang balik silibus tuh, bantu dorang. Dan pada masa yang sama kita mengajar topik baru juga. Kan Puan? Topik baru juga. Sebab kita akan bantu mereka yang mereka belajar sendiri itu. Dan murid yang di rumah pula, yang kumpulan 1 tadi itu di PDPR di rumah itu, mereka akan dibekalkan dengan modul baru. Begitulah seterusnya. Apabila dorang tukar lagi balik, dorang akan kita ajar modul dorang tuh kita akan bantu dorang dan pada masa yang sama kita ajar dorang topik baru. Boleh ya? Kiranya macam pembetulan. Nah, kita betulkan kerja dorang dan kita bantu dorang dan pada masa yang sama kita ajar topik baru dan apabila minggu depan mereka akan diberi yang kumpulan 1 lagi itu akan diberi modul dan dibantu lagi balik. Benda ini dia berterusan. Kalau kita tengok aktiviti itu, saya mau masuk dulu Puan di dalam saya punya, tidak nampak. Sudah dikumpulkan. Madam, ada soalan Madam? Ada soalan kastakan nih? Saya ada soalan. Ya. Ini apa tuh? PDPR dengan bersemuka ini diajar serentak kan ini pada masa yang sama atau macam mana tuh? Sebab kalau kita ambil contoh lah matematika kan 1 minggu dia ada 6 waktu. Yang PDPR kita sekarang ini pula kita punya jadwal apa tuh macam lain sedikit lah daripada jadwal waktu tuh ataupun macam mana. Contohnya lah kalau hari Isnin dari pukul 7.20 sampai pukul 8.20 itu matematik. Itu yang bersemuka. Kalau yang di rumah tuh yang PDPR tuh sama juga kah atau macam mana? Sama juga. Sama. Oke. Maksudnya masa kita di kelas tuh kita kena buat PDPR juga lah untuk yang Tidak. Oh, macam maksudnya begini, kita bersemuka yang di rumah tuh dia buat sendiri. Oke, tapi maksudnya dengan kita bagi tahu mereka ikut jadwal. Maknanya kalau jam 7.20 mula, dia orang habis masa macam 7.50 contoh satu masa kan. 7.50 itu dia orang berhentilah. Begitu. Kita akan buat jadwal. Tengok sini jadwal pembelajaran secara sendiri murid nih yang di-post sekarang nih dalam Google Meet. Tapi sebenarnya itu terserah dengan pihak sekolah kan Gubi untuk bagaimana merancangnya. Menentukan. Contohnya kalau macam kita mau ikut subjek sama dengan yang kita ikutlah subjek sama. Oh, maksudnya sekolah akan tentukan nantilah macam mana? Ya, bagaimana? Oke. Alright. Jadi tentang PDPR dengan modul itu ada pertanyaan kah setakat nih? Bersemuka dengan PDPR ada pertanyaan tentang pelaksanaan dia?
Ada pertanyaan? Madam, saya ada soalan. Berkenaan dengan pelajar Muslim macam mana tu? Dia akan dibagikan dua juga ke macam mana? Kalau untuk subjek PI. Kalau macam pelajar tahun 2 ada 12 orang. Nanti di masa mungkin bila sekolah dah buka nanti, pelajar Muslim tu juga akan dibagikan dua ke ataupun disatukan dalam satu masa, maksudnya 12 orang tu yang akan hadir. Saya rasa macam kita boleh gabungkan kan, yang kumpulan 2 tu mungkin semua Muslim kali. Sebab tidak ramai Iya, kan? betul. Kan? Iya, betul. Iya. Saya senang sedikit. Nanti kami bincanglah Ustaz macam mana? Boleh Okey, baik. Sebab dia tahun depan juga tuh, jadi kami coba bincang. Kalau dapat satu kelas, jadi macam senang sedikit lah kan? Kan? Betul. Kita gabungkan ya. Ruang madam, ruang juga 50%. Apa tadi itu? Apa sih Anu punya komen? Yang tu madam, kalau yang macam tadi yang pelajar Muslim tu, kalau semua orang masuk sana muat ke di tempat itu? Di tempat kelas agama? Bukan SOP juga kah itu? SOP juga lah. Iya, tapi kalau semua orang ada sana macam sesak nanti itu. Setakat ni kalau tahun 1 berapa orang murid Islam Macam tidak juga banyak betul bukan? Kalau macam kalau boleh penjarakan dia okey, tidak ada masalah. Iya, saya ingat macam tidak juga macam banyak betul tuh. Nanti kita tengok balik Mon. Thank you Mon. Ada soalan lagi? Tentang yang penggiliran tuh, modul penggiliran tuh, paham sudah kan bagaimana? Nanti kamu baca untuk lebih paham. Saya ingat tidak masalah betul, sebab budak belajar macam sama juga kita periksa balik dan kita ulang balik betul deh, dorong punya modul tuh kita bantu. Lepas itu pada masa yang sama kita bagi dorang topik baru. Maksudnya apa yang mau disambung lah pembelajaran dia, dan yang di rumah tuh kita ajar juga benda yang sama, cuma dorang belajar sendiri. Oke. Yang ini tanggung jawab guru-guru nih, pengetua dengan guru besar nih, nanti kamu bacalah. Jadi sepanjang tuh nanti pembukaan sekolah tuh nanti kita akan PBD lah semuanya yang biasa. So tanggung jawab ibu bapak nih dia kena ini kita share nantilah. Ibu bapak yang tentang tanggung jawab dorang untuk bantu anak-anak. So saya ingat itu saja kan? Tidak ada lagi kan? Ada soalan lagi tentang yang itu? So kamu kena ingat yang pasal tahap 1 dulu belajar. Selepas tu minggu ketiga peringkat 3 baru 100%. Mula-mula PPKI dulu. PPKI dengan prasekolah dulu belajar. Apabila kita berada di fase 4, peringkat 1 PPKI dengan prasekolah dulu sekolah. Lepas 2 minggu tu baru tahap 1 masuk. Lepas tu peringkat yang ketiga baru 100%. Dan kita buat bergilir juga. Okay? So pada masa yang sama, contohlah kamu mengajar tahap 1. Okay? Orang yang mengajar tahap 1 saja yang hadir ke sekolah. Dan yang mengajar tahap 2, dia di rumah. PDPR. Tetapi apabila dia ada juga ajar tahap 1, dia ajar juga tahap 2, maka dia perlu hadir ke sekolah untuk melaksanakan PDPC secara bersemuka dan juga PDPR. Okay. Untuk yang tahap 2 lah, tahap 2. Oke. Yang bergilir tu lain Yang PDPR lain, bergilir lain. Paham kan ya? Boleh? Halo? Jo, boleh? Boleh. Paham kan maksud saya tadi tu? Yang PDPR lah. Contohnya peringkat 3 tu pada para peringkat 2, tahap 2 PDPR. So kita kena PDPR macam biasa. Tapi tahap 1, guru tahap 1 kena hadir PDPC, tapi apabila guru tahap 1 tu ada juga mengajar tahap 2, maka dia terlibat PDPC dan juga PDPR.
Alright? Okay? Ada soalan setakat ini? Oke. Tidak kan? So nanti kalau ada pertanyaan, sekiranya ada pertanyaan, kamu boleh direct jawab bertanya terus dengan Madam tentang nih, yang program-program My Perkasaku. Tapi nanti ini kamu tolong scroll lagi, baca lagi yang 3E, B, C, D, E itu. Semua tuh program Kecap Plan, dan juga tolong masuk dalam repository My Sumberku tuh. Tolong explore dan lihat. Oke, saya rasa macam mau sampai di ujung sudah kita punya kalimat nih. Kalau tiada apa-apa, saya serahkan semula kepada moderator kita. Sekian, terima kasih. Sufi, saya kembalikan dengan moderator kita, Sufi. Okey, Madam. Okey, kita teruskan lagi dengan hal-hal lain. Kiranya ada. GB, adakah GB? Kita bagi peluang lah dulu siapa guru-guru yang mau bercakap hal-hal lain lah. Oke, saya mau tanya, mau kasih minta confirm sih ya. Dalam keadaan kita fasa 3 ini, hanya pelajar prasekolah dan PPKI saja yang kena hadirkan? Yang lebih itu PDPR? Ya, betul. Oke, Betul. itu saja. Ada soalan lagi? Ada lagi? Ada soalan lagi yang lain? Kalau tidak dari GB lah ya. Dari GB. Terima kasih kepada semua guru-guru ya yang telah menghadiri taklimat kita pada petang ini. Tidak lama lagi kita akan beransur-ansur untuk buka sekolah sepenuhnya. Jadi kita lihat kawasan sekolah kita ini untuk laluannya itu macam makin pudar sudah. Jadi kita kena buat barulah, maksudnya kita akan perbaiki saja, tidak buat baru, perbaiki laluannya. Ya, macam tali-tali itu banyak sudah yang putus, kayunya sudah tidak putus. Jadi kita mintalah jawatan kuasa pengoperasian pembukaan sekolah ya supaya bertindaklah. Masih ingat lagi kah siapa-siapa tuh? Nanti GB up lah di grup. Tolong up lah, jadi refresh lah. Kalau boleh dalam minggu ni lah kan, minggu sebelum buka prasekolah. Ingat prasekolah mungkin dalam November, awal November ya. Betul kan, Madam? Iya, 1 November. Maknanya kita ada 2 minggu ya dari sekarang lah kan? GB suruh datang hari Rabu, jangan datang hari Kamis, ada Nazir. Oh ya, yang kedua kita akan dilawat ya oleh Nazir. Dia punya lawatan tuh lebih kepada SKPMG, tapi tidak mustahil dia akan bongkar semuanya. Yang dia minta apa-apa pun kita tidak tahu apa lagi. Dia ikut standard, ada standard yang dia akan pilih sendirilah random yang mana satu untuk dilihat untuk SKPMG 2020. Jadi saya harap pentakbir ya, rekan penolong kanan semua hadir pada 21 hari bulan, yaitu hari Kamis. Dimintalah wajib ya penolong kanan, guru-guru teruskan melaksanakan PDPR, tidak apa. Dan yang mau datang pun silalah datang kalau mau datang ya. Ketua panitia? Ketua panitia rasanya datang dalam minggu-minggu esok hari Rabu ya, hari Rabu untuk pastikan file kamu lengkap lah, lengkap file panitia, ketua panitia. Ya, kalau mau datang besok pun tidak jadi masalah, sekolah senantiasa terbuka untuk semua guru. Mana tahu ada yang mau datang besok tidak mau datang hari Rabu kan? Sebab hari Kamis dia akan sekolah, ada 4 buah sekolah hari Kamis dia akan lawat. Termasuklah sekolah kita SK Matunggong. Rasanya RPH. Oh ya. Segala RPH tolong print out ya. Tapi tak payah hantar lah kan. Yang maksudnya PPKI kena prepare lah.
RPH kamu. Sekarang nih Puan 2 minggu sudah, orang kena cop lah tuh setiap hari Jumat. Ya tidak, dia orang tidak ada hantar kan yang minggu ini. Iya, tolong hantar lah. Untuk Suruh PPKI. hantar hari Rabu hantar lah supaya boleh dibicop. Apa lagi ya? RPH. Kalau kamu print RPH itu kan, sebab RPH ini kita guna yang SPDPR itu dia bukan dalam bentuk RPH bahkan. So kamu ingat dalam ada yang Madam bagi itu dia bermula daripada 17 15 dari 7. Ya, 15. Nanti Madam share balik Itu RPH tuh sepatutnya memang kena ada macam RPH lah. Dia cuma yang SPDPR tuh dia cuma macam dalam bentuk catatan ringkas. So dia bukan saja. RPH sebenarnya. So RPH yang sebenar tuh kamu kena print ikut jadwal waktu kamu. Ikut jadwal waktu dan tarikh kamu mengajar. Oke? So itu yang dia akan tanya. Jadi siapa yang ada di sekolah tuh nanti dia akan bertanya RPH hari ini mana? Dia mau tengok. Gitu. Oke? So bersedialah nanti dia mau tengok. Jadi siapa yang ada di sekolah tuh nanti akan ditanya lah. Tapi takut kawan-kawan tuh kan yang tinggal berdekatan dia akan telepon, dia panggil. Dia suruh datang, kita tahu tiba-tiba kan Nazir ini kan kadang-kadang gila. Nah itu aja lah. Tapi jangan takut lah, Nazir sekarang dia tidak akan bertindak sedemikian rupa. Mungkin dia lebih kepada pembimbing kita. Mana yang kita tidak ada, dia akan tanya dan kita adakan lah. Tapi kalau macam RPH itu tidak ampun lah bah. Kan? RPH memang itu kita punya kerja hakiki kita. Co-business. Ya. Jadi rasanya setakat itu saja. Nanti kalau ada perkembangan apa-apa kita akan apungkan di WhatsApp lah kan? Ya. Ada lagi Madam nak share yang tentang modul ya. So modul boleh hantar mulai hari ini untuk minggu depan. Minggu ni lah Madam. Minggu ni. Kenapa aku cakap ni? Untuk fasa 6, sorry. So modul tu 6 minggu bolehkah sampai tutup sekolah? So alang-alang lagi 2 minggu tu kan? Boleh kan? Halo? Jadi boleh sampai 10 Desember. 6 minggu sampai 10 Desember. So kalau kita buat lagi alang-alang kita untuk 2 minggu yang bulan 12 tu. So kamu boleh hantar modul mulai hari ini sehinggalah nanti Madam bagi jadual dia. Dan minta tolong ya masa packing kertas tu tolong guru-guru kelas tolong datanglah untuk bantu packing sebab yang cicir-cicir nih. Untuk makluman lagi, jangan kamu salah simpan walaupun dia nama Islam, mentang-mentang dia nama Islam dia pergi tanah merah. Itu yang dia punya tolong tengok betul-betul alamat budak tu dan masukkan ke dalam kampung yang betul-betul kampung dia. Jangan tengok nama, ya. Sebab banyak yang cicir tu macam Izati tu. Cikgu Beksyol ingat dia di Tanah Merah, asal nama dia Nurul Izati, dia letak di Tanah Merah sedangkan dia di Toporoi kah? Kalau tidak pasti. Jadi pusing-pusing lah, terpaksa dia cari sendiri nama budak tu. Jadi guru kelas tolong turun bukan yang EJT sahaja. Tolong bantu, jadi boleh double check kamu punya murid kampung mana. So benda ni biarlah macam orang bilang, kita boleh sudah ramai-ramai berada di bilik gerakan tu, tapi jaga SOP lah. Bukan macam dulu lagi, terhad orang datang. Jadi tolong guru kelas datang. Nanti Madam bagi dia punya tarikh, Madam akan share dan guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran tolong cek kamu punya modul tu sudah di print kah atau tidak. Kadang-kadang orang yang print tu terlepas pandang. JB boleh minta tolong kah si Rizov tu masa memprint tu minta tolonglah dia kasih extend dia punya BDR. Mungkin BDR-nya boleh minggu depan. Kan? Boleh kah Puan? Halo? Boleh. Nanti kita atur. Nanti Puan aturlah yang maksudnya tukar masa dia kerja tuh. Supaya dia boleh tidak terlepas pandang lah untuk print tuh. Dan minta tolong juga si Suzy kalau dia boleh bantu untuk photostat, ajar lah. Di yang photostat di bilik GB itu. Minta ajar lah. Jadi dia boleh bantu. Sementara ada Nazir nih. Kan? Jadi saya rasa itu saja dari Madam. Jadi kalau tiada apa-apa lagi, ada apa-apa lagi dari rekan-rekan yang lain? Saya ada beberapa perkara nih. Oke, saya Assalamualaikum, selamat petang.
Saya ada beberapa perkara yang perlu diutarakan. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada semua tim e-challenge, tim Hari Kebangsaan, tim My Walk My Right, dan semua juga tim-tim yang melaksanakan aktiviti online. Jadi tahniah kepada semua lah, karena kita punya budak pun berjaya sampai ke peringkat negeri. Kemudian yang terkini sekarang ini info My Walk My Right. Oke, untuk peringkat negeri kita ada penyertaan 75 sudah. Cuma untuk peringkat kebangsaan, untuk makluman kepada semua guru kelas dan juga guru, mana-mana pelajar yang ingin melibatkan diri ke peringkat kebangsaan, kena buat semula di punya My Walk My Right itu secara virtual, dan ambil gambar melalui apps yang yang diperlukan, seperti untuk mengambil jarak perjalanan kaki dan juga berbasikal tuh, kemudian upload di Burang. Saya sudah diidar di grup WhatsApp dan juga pada Cikgu Raymond. Jadi harap guru kelas dapat sebarkan Burang tuh kepada setiap kelas untuk tindakan pelajar lah. Sebab ini peringkat kebangsaan, sayang nih, kita kalau dapat 10 orang pun oke sudah. Kemudian untuk yang tarian tuh sila ambil tindakan lah. PPD sudah minta yang tarian peringkat antarabangsa tuh, kita ada 1 orang wakil, saya tidak pasti yang mana satu kita punya wakil, jadi tolong ambil tindakan lah supaya hantar punya penyertaan tuh. Kalau sudah hantar pun terima kasih juga lah. Itu sih lah dari saya. Sekian, terima kasih. Sudah dihantar Tuan, busana tradisional antarabangsa baru saja dihantar hari ini. Baru dapat tanda tangan GB tadi. Oke, terima kasih. Pada Syabas dan Tania, tim co-curriculum memang mantap, hebat semuanya. Walaupun PKP ini, walaupun musim pandemi ini masih juga aktif. Dan nama kita memang disebut-sebut di peringkat PPD kalau kami meeting. Tania semua. Bukan lagi PPD, Madam. JPN. JPN, ya, sorry. JPN. Tambah lagi kebangsaan. KPM sudah. KPM. KPM. Maksudnya PPD sebut yang kita mewakili sampai peringkat antarabangsa. Sebab sekolah kita ini membawa nama PPD, membawa nama JPN juga. Sebab dalam sistem kita di sekolah diangkat ke peringkat daerah, kemudian diangkat ke peringkat negeri, seterusnya ke peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan kita punya sistem tidak ada kacau daripada KPM ataupun JPN. Apa yang kita keluarkan itulah yang dipapar di peringkat KPM. Jadi sabar dan tahniah kepada semua guru sekolah, karena kita punya tes run ataupun uji lari sistem kita ini di sekolah sebenarnya dapat diterima di peringkat PPD, JPN dan juga KPM. Jadi sabar dan tahniah lah. Mantap. Ya, untuk PK Kokum ya. Tahniah banyak-banyak. Kita juga bersedia sekarang nih untuk membentang peringkat JPN. Alhamdulillah. Ini. Jangan dulu pindah, Tuan Ramli. Kekal, Anda pindah ini masih lagi. Malah tahu dibuang. Bos, jangan kasih pindah Tuan Ramli itu. Ikat dia sampai pensiun. Ada lagi PK Puan Ami ada Puan Ami? Tiada Emi. Oh. PPKI pun tiada. Oh, satu lagi, saya ada saya ada suarakan kepada si Pak Rul untuk membuatkan kertas kerja untuk kita buat bengkel. Sebab sekarang ini kemungkinan di daerah Kudat memang sibuk nih untuk bengkel sistem. Jadi saya minta kepada Cikgu Pak Rul untuk wujudkan satu kertas kerja buat bengkel. Saya akan bagi bengkel untuk semua guru di sekolah berkenaan dengan sistem, PowerPoint, semualah. D5 pun sekarang ini penting. Sebab apa yang ada dalam D5 itu yang kita pakai. Tapi tidak semua dalam D5 itu kita boleh pakai. Macam Padlet kita tidak pakai, quizzes kita tidak pakai, webinar pun tidak seberapa. Jadi yang penting-penting kita akan bagi tahu cara menggunakan dia. Sebab sebelum saya bergerak ke Kota Kinabalu hari itu, saya ada bagi bengkel pada 4 buah sekolah, SK Lokyuk Cikwati, SK Kampung Minyak, SK Lokyuk Batu 1 dengan St. James. Kita bagi taklimat bengkel lah berkenaan dengan pembinaan web, pembinaan sistem, dan juga apa yang terkandung dalam D5 tuh. Jadi kalau boleh saya minta sekolah, terutama Cikgu Pak Rul, guru ICT, wujudkan kertas kerja untuk kita buat bengkel lah. Sayang. Bis kalau saya sendiri buat kertas kerja, saya juga bagi bengkel. Jadi macam tidak seberapa syuk pula. Jadi bagilah guru ICT, kita akan bagi bengkel. Saya akan tolong. Itu saja lah. Cikgu Fakrul sudah maklum ya?
Saya sudah maklumkan Mana? dia sudah tuh. Mana sudah CEO nih? Ada. Oke, Kan maklum sayang nih. ayo buat cepatnya lah. Sayang nih kalau tidak cepat sebab sekolah sekarang nih berebut nih buat bengkel. Oke, yuk. Alright. Oke. Oke, ada lagi? Siapa-siapa mau bercakap? Kalau tidak, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua guru karena berjaya hadir untuk sesi taklimat KPM Perkasaku. So, diharap tuan-tuan dan puan-puan baca dan ulang balik semua bahan yang kena kongsi, lihat video-videonya. Semoga bahan-bahan yang diberi itu bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ingat saya pulangkan semula kepada moderator kita pada hari ini, Pak Cik Sufi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Madam. Baiklah, kalau tiada apa-apa kita boleh bersurai. Tapi sebelum tu jangan lupa isi kehadirannya. Ambil gambar Google lagi Form. dulu. Bukti. Ambil gambar, Sufi. Ambil gambar. Ya, ambil gambar, Bang. Cikgu je lah ambil gambar cikgu. Buka muka. Buka muka. Madam, aku pakai telekung. Boleh, Bang? Satu lagi rupanya, PJSK jangan lupa isi dalam truk tutup. Baru teringat pula nih. Tio Clinton tolong ambil tindakan lah. Bantu-bantu, guru kelas bantu-bantu dia. Kesian. Ambil gambar. Oke, Sufi nak payahlah buka kalau pakai tudung, pakai telekung. Ambil gambar. Sisir dulu, sisir. Wih, Abdin, kau terbang mana tuh, Abdin? Udah Semenanjung nggak? Iya, sudah merindu Isana. Oke. Kau di mana yo? Prinly kah? Yo, kau di mana Hotel. tinggal? Hotel deh, hotel. Hah? Kopi-kopi, Bayo. Suara. Kopi-kopi kita yo. Dekat sudah itu. Di KB dia tuh, dia kopi-kopi dengan Madam. Oke, guys. Sufi. Oke, terima kasih hadir. Oke, boleh berserai. Kehadiran jangan lupa ambil kehadiran. Kehadiran jangan lupa isi. Mana Aisyah? Hari ini taklimatnya PLC. Apa ini? Taklimat dalam bahkan banyak sudah PLC kita. PLC kah?